source saya di source bawah ini, jadi ketahuan satu kita nak dengar kan. Okay, jadi sekarang ni kita terus saja kepada PDPR kita. Seperti biasa kita akan menggunakan Google Classroom. Kita akan gunakan Google Classroom. Okey. Dapat tak? Nampak. Okey. Sekejap saya nak betulkan monitor saya sekejap. Okey, ready semua? Ready. Okey. Ready. Okey, bagus. Kita terus pergi kepada kita punya Google Classroom. Okey. Google Classroom kita latihan kendiri M23, tajuk ruang. Pada minggu ni tajuk ruang, masih lagi tajuk ruang. Dan saya masih lagi nak mengukuhkan kita punya kemahiran dalam kemahiran yang sama minggu lepas, iaitu perimeter dan juga perimeter, luas dan juga isi padu. Saya rasa perbincangan kita minggu lepas itu terlalu sedikit mengenai tajuk ini, sebabnya kalau ikutkan dulu-dulu sebelum tajuk ni gabungkan, tajuk untuk perimeter, luas dan juga isi padu ni adalah berasingan daripada tajuk-tajuk yang kita bincang semalam sebelum ni, iaitu sudut sebelum ni. Jadi dia tak campur. Jadi bila campur ni, kita buat dalam satu tajuk, kita nak run sekali sahaja PDPR, saya rasa itu tak mencukupi lah. Jadi untuk itu saya tambahkan lagi satu seperti mana yang awak nampak sekarang ni, tajuk yang sama, bidang yang sama kan, perimeter dan luas isi padu pepejal, dan juga ni perimeter satu, luas satu, isi padu pepejal satu. Ada 3 kemahiran dekat sini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Objektif kita bila awak selesai bincang ni sekarang, awak kena tahulah, kena reti kira perimeter, kena reti kira luas, kena reti kira isi padu. Tapi sebenarnya ketiga-tiganya adalah berkaitan. Boleh berlaku kepada satu rajah yang sama, boleh ditanyakan ketiga-tiga soalan ini. Baiklah, seperti biasalah bila awak dah jawab nanti awak kena klik turn in supaya nanti saya tahu awak sudah pun jawab. Okey. Bila kita buka saja Google Classroom, Google Form kita tadi, kita akan dapat macam ni. Bila buka saja Google Form kita tadi, kita akan dapat macam ni. Okey, seterusnya seperti biasalah awak letakkan nama, kelas. Okey, barulah kita teruskan. Ni saya dah buka, dah buat semua. Cuma nama, tolong cek balik, ada tak takut nama dia tidak ada senarai. Tapi sebenarnya saya ambil senarai ni daripada senarai yang terkini lah kalau ikutkan. Okey, kelas pun kena pilih juga kelas apa kita. Okey, seterusnya untuk nombor 1 nanti kita kena perhatikan pada rajah 1. Boleh clear tak skrin? Clear semua? Halo? Ya. Clear. Siapa yang ada masalah setakat ni? Tak clear ke, tak dengar ke apa ke? Bagi tahu. Ada tak? Tak ada. Okey. Tak ada, kita boleh terus. Okey, kita teruskan saja. Ini rajah kita. Rajah 1 menunjukkan gabungan 2 buah segi 4 tepat lah. Okey, 1 segi 4 tepat merah, 1 lagi segi 4 tepat kuning. Saya dah letak warna macam tu, senang kita nak sebut, senang kita nak faham. Ada 2 segi 4 tepat, 1 merah, 1 kuning. Jadi saya bawa saja kita punya segi 4 tepat ni, saya bawa kepada tempat ni, kita boleh conteng-conteng, nanti senang saya nak terangkan pada awak. Okey, ini segi 4 tepat dia. Tengok soalan dia pula. Dia soalan 1 dan 2 adalah berdasarkan rajah 1 ni. Saya dah cakap tadi soalan 1 dan dia boleh berlaku 2 soalan. Tengok, cuba perhatikan sekarang. Soalan 1 dan 2 boleh adalah berdasarkan kepada rajah 1 ini. Apa soalan satunya? Dapat tak skrin saya? Apakah perimeter rajah 1? Dapat ini kita dapat pantas sikit skrin pagi ni. Alhamdulillah, perimeter. Okey, untuk perimeter kita kena ingat apa dia yang kita kena ingat pasal perimeter. Apa
Perimeter sama dengan apa dah saya cakap hari tu hari? Tengok. Baru minggu lepas kan, saya dah tunjukkan gambar lilik kepala minggu lepas kan. Inilah dikatakan sebagai perimeter. Boleh ingat lagi tak lilik kepala minggu lepas saya dah tunjukkan? Jadi kena gunakan perkara yang kita ingat tu. Baik, ukur lilik ni maknanya ukur lilik ni adalah kita kena ikut garisan luar sahaja. Jangan sekali-kali tembus ke dalam. Itu bukan ukur lilik nama dia kan, ukur dalam. Ukur lilik ni adalah luar sahaja, okey. Bermula katakan daripada sini katakan. Bermula daripada sini. Okey, saya tandakan kuning ni Kita sebelum ada kita ukur lilik, kita kena tahu semua jarak-jarak yang ada tempat yang kita nak kira tu. Yang pertama, daripada sini, daripada kuning ni ke kanan dia ni kita dah tahu berapa tu? 3 meter. 3 meter, bagus. Dah sampai hujung kanan tu, turun ke bawah tu berapa tu? 5 meter. 5 meter. 5 meter lah. M tu 5. M tu meter. 5 meter. Lepas tu daripada dah turun bawah tu nak pergi kanan tu sebenarnya tak ada. Berapa kita nak buat kat sini? Berapa nak buat kat sini? 5 meter. Kenapa 5 meter juga? Main sama atas, ikut sama atas ke apa? Tak. 5 meter tambah 2 meter. Sebabnya kalau ikutkan bawah ni, bawah tu berapa tu? Bawah ni 8, betul tak? Dia punya bawah ni daripada kiri ke kanan tu 8. Tapi tempat merah tu sebenarnya sama dengan atas tu 3. Kalau semua tu 8, kan tempat merah tu 3, tempat kuning tu tinggal lagi 5 lah. Sebab itulah kita jawab kat sini ni adalah 5 meter, betul? Begitu cara dia. Okay, lepas 5 meter tu daripada kanan tu turun bawah kita ada dah ditulis di situ 2 meter. Lepas tu kanan ke kiri sekali tu, kanan sekali. Kanan bawah ke kiri bawah sekali tu adalah berapa meter? Dah ditulis di situ juga iaitu 8. Okey. Untuk yang merah, ketinggian yang merah tu sebelah kiri tu kita daripada kiri naik atas sampai ke kuning balik ni last sekali yang kita ada yang kita belum ada nombor kat situ berapa. Dia sebenarnya kena ingat segi empat tepat ni sebelah kiri dengan sebelah kanan dia mestilah sama. Sekarang sebelah kiri tak ada nombor. Sebelah kanan berapa? Ada 5 saja sekerat. Kan? 5 saja sekerat. Tempat kuning tu? Tempat kuning pun kita tahu sebabnya kiri sama dengan kanan dia. Kalau kanan tu 2, kiri pun 2 lah. Betul tak? Jadi daripada kiri bawah sampai atas tu sama dengan daripada kanan bawah sampai atas iaitu 5 tambahkan dengan 2. Kena berapa ni? Kita pun ada 7 meter di situ. Sekarang kita sudah mendapat jarak-jarak dia. Barulah kita pergi kepada ukur lilit. Okay, formula perimeter kita tadi. Gantikan saja dengan ukur lilit dengan nilai-nilai yang ada sepanjang yang kita nak lilit tu. Mula-mula ada nombor berapa? 3. Bermula daripada kuning, nak pergi ke kanan dia tu berapa? 3 meter, betul? Tambahkan dengan daripada 3 meter turun ke bawah 5 meter, kita dah kira tadi. Kita dah tengok kat situ memang ada. Lepas tu yang kuning yang kita baru kira tadi 5 meter, betul macam tu Lepas tu tambah berapa? 2 meter. Berapa? 2 meter. 2 meter. Lepas tu tambah berapa lagi? 8 meter. Bagus. Daripada kanan bawah ke kiri bawah 8 meter. Lepas tu tambah lagi. Last sekali naik atas 7 meter. 7 meter. Senang sajalah sebab semua kita sudah buat tadi kan. Okey, sekarang ini tambah semua dalam kepala saja. 3 dengan 5 8. Okey, bagus. 8 dengan 5 13. 13 dengan 2 15. 15 dalam kepala 15. Ada 15 tetap 15 8 23. 23 7 30. terus kita dapat takul sahaja 30 meter kan. Senang sajalah, itu saja cara yang kita perlu jalankan. Boleh faham semua kenapa 30? Boleh. Tak ada, sebelum tu check dulu jawapan kita. Ada ke 30 ni? Ada. Okey, ada 30-nya C. Tapi kita kena fikir tu kenapa 30
Sebab kita dah takul 3 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 8 tambah 7 ni adalah 30. Kalau tak pasti dengan yang kita takul, awak boleh tukar susun dalam bentuk lazim. Tambah satu persatu pun kita akan dapat 30 meter. Kenapa nak tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 8 tambah 7? Kenapa tak tambah nombor lain? Sebab semua nombor ini yang kita nak tambah ni, yang kita tambah ni adalah nombor-nombor yang terdapat pada rajah. Ukuran luar pada rajah. Ingat, jangan sekali-kali masuk ke dalam rajah. Ukur lilit adalah sebelah luar sahaja. Jelas macam tu semua? Jelas. Bagus. Jelas. Memang Jelas. saya bincang betul-betul jelas. Sebab ini kita dah bincang 2 kali. Jangan nanti cikgu saya masih tak faham. Nanya. Kan? Putri macam mana, boleh nampak tak PDF awak tu? Boleh. Boleh Janganlah sedih sangat. Saya dah boleh buka. Boleh buka dah? Kenapa? Tadi apa masalah dia? Tadi internet slow sekejap. Internet slow? Saya kena sign in. Okey. Saya refresh balik. Yalah. Asalkan boleh buka. Bagus. Apakah luas rajah 1? Okey. Rajah 1 ni juga, tapi kita nak kira luas. Tapi kita kena ingatlah dulu luas tu apa formula dia. Kan? Semua tu ada formula dia. Luas sama dengan apa dah? Panjang darab lebar. Kita dah bincang juga minggu lepas. Panjang darabkan dengan lebar. Bagus. Luas sama dengan panjang darabkan dengan lebar. Mana panjang mana lebar dia ni? Alamak, tak terang. Biru lah. Okey. Luas sama dengan panjang darab lebar, tetapi ini adalah formula. Yang kita nak sekarang ini adalah apa dia? Luas rajah. Luas rajah sama dengan apa? Kalau segitiga lah. Tapi segitiga kita belum bincang belum mengikut kan, segi 4 je dulu. Tapi tak apalah, segi 4 pun segi 4 lah. Okey, sekarang ini awak perhatikan kita ada 2 kawasan, iaitu kawasan merah dan juga kawasan kuning. Nampak tak? Nampak. Bermakna kalau kita nak kira luas rajah keseluruhan, kita kena tambahlah merah. Tak tulis merah tu macam besar lah. Kita tulis A je lah, boleh tak? A. Merah tu kita anggapkan A, tambahkan dengan B. Okey, tapi kena tulislah kat sini A nya. Kan? A tambahkan dengan B. Okey. Nampak macam kecil ya label kita ni, tak berapa nampak je kan. Kita besarkan sikit. Okey, sorry. Saya besarkan sikit Okey, gemukkan sikit. Kita buat dia putih lah. Okey, B saya besarkan sikit juga B. Kita buat dia hijau lah. Biru lah. Boleh nampak tak? Kalau putih saya takut tak terang. Kata tak terang. Okey. Putih jugalah. Tak boleh lah cikgu. Saya kena buat putih juga. Sebab apa? Sebab saya takut tertukar. Tak apa. Kalau nak buat putih juga, kita buat je putih. Tapi kita bagi line tepi dia lah. Okey. Dapat tak B? Okey, kita dah ada A dan juga ada B Okey. Jadi kita kira satu persatu lah. A adalah segi 4 tepat. Formula untuk segi 4 tepat adalah seperti mana yang kita sebut tadi. Panjang darabkan dengan lebar. Nak kira kat mana ni? Okey, kita kira belah kiri boleh. Kita kira belah kiri. Okey, sini Luas A. Luas A sama dengan panjang darab lebar, tetapi panjang A lah. Tahu tak panjang A tu berapa? A tu adalah yang merah tau. A adalah yang merah. Berapa panjang yang merah tu? Okey, panjang yang merah tu berapa? 7. Bawah ni. Boleh je bawah ni. Kalau satu tertukar cikgu, alamak saya confused lah mana satu panjang mana satu lebar. Tak apa. Operasi darat tak apa. Kan? Panjang kita anggapkan di bawah dia ni pun tak apa. Bawah ni berapa ni Bawah sama dengan atas. Kalau atas tu 3, bawah ni pun 3 meter juga lah. Betul? 3 meter. Darab dengan lebar dia. Lebar dia kita dah dapat tadi, iaitu kiri dia 7, kanan dia pun 7. 7 meter. Okey, jadi 3 meter darabkan dengan 7 meter. Senang lah. Okey, memanglah senang je kan.
Memang senang tapi kita kena buat betul-betul lah. Okey, 3/7 kita akan dapat berapa? 21. 21. 21. Tetapi meter ni darab meter juga. Meter jadi meter macam mana? Kalau 20 kalau jadi meter darab meter, meter jadi apa? Meter. Minggu lepas saya dah bincang. Kita dah bincang minggu lepas. Meter persegi. Meter persegi, simbol yang kita gunakan adalah kuasa 2. Kuasa 2 kecil kat atas tu kan. Itu dinamakan sebagai meter persegi. Meter persegi. Itulah dia. Nampak tak ni? Meter kuasa 2 ni adalah meter persegi. Jelas tak kat tu? Jelas. Itu adalah untuk A. B pula. B pun sama. Bukan sama maksud saya sama jawapan. B pun dengan formula yang sama. Panjang, darab, lebar juga. Tetapi B panjang dia berapa? Kita tengoklah B panjang dia berapa. Kita cari dulu. Kita tengok dulu dekat gambar rajah. B itu yang kuning. Okey, yang kuning. Okey, yang kuning panjang dia berapa? Bawah ni daripada kiri ke kanan. Tak jelas, tengok yang atas yang kita dah cari tu, kiri ke kanan, dia bawah sama dengan atas iaitu 5 meter. Betul? Maka tempat panjang dia gantikan saja dengan apa? 5 meter. Tempat lebar nak gantikan dengan berapa ni? Dah ditulis dengan terang kat situ iaitu 2 meter. Betul macam tu? Ini senang, ini lebih kepada konsep dia sebenarnya ni, konsep. Tidak melibatkan nombor-nombor yang susah. Yang penting kita selesaikan dengan cara yang betul saja. 5/2 semua orang pun tahu 10. Unitnya adalah unit yang sama macam tadi juga, iaitu unit apa? Kenapa unit sama? Sebab meter darab meter, jadilah dia meter kuasa. Okay, sekarang kita sudah dapat. A dah dapat. Tak buat terang lah. A dah dapat. B pun dah dapat. Okey, jadi sekarang gantikan saja tempat A dengan tempat B tersebut. Alamak, tak nampak lah. Bagi jelas sikit. Okey. Gantikan saja A tu dengan berapa? A gantikan dengan nombor berapa yang kita dah dapat tadi tu? 21. 21. Unitnya adalah unit yang sama, meter per segi. 21 meter per segi. B pula gantikan dengan 10 meter per segi. Okey, sekarang kita dah dapat kedua-dua. Kita dah dapat kedua-dua A dan juga B tersebut. Boleh tak tambah dalam kepala je lah kan? Tak terus saja. Boleh juga, kalau tak boleh kita boleh je tukar kepada bentuk lazim. 21 tambah 10 kan, tapi semua orang pun tahu 21 tambah 10 jadi berapa? 31. Bagus, 31. Jadi luas rajah adalah 31 meter per segi. Ada ke 31? Tengok dulu. 31 meter per segi. Barulah kita cek. 31. Kenapa 31? Sebab 21 tambah 10. Kenapa 21? Kenapa 10? 21 adalah sebab A ni kita hasil kira panjang darab lebar dia adalah terhasil daripada 3/7. 3/7 memang 21. Betul? Okey, kenapa pula B kita cakap 10? B 10 berpunca daripada panjang darab lebar B. Panjang B adalah 5, lebar dia ialah 2, sebab itulah 5/2. Okey, sebab itulah 10. Okey, maka sebab itulah 21 meter tadi A, sebab itulah 10 meter tadi B. Sebab itulah jawapan kita last 31. Kenapa A tambah B? Sebab yang ada dalam rajah ini adalah A dengan B saja. Kalau ada satu petak lagi, kita tambahlah lagi satu petak lagi dengan C. Okey. Kenapa namakan AB? Saja je nak namakan A ataupun B supaya kita dapat dua bentuk segi empat tepat yang lain, kan? Gitu. Sebab memang kita ada dua je. Kalau ada tiga, kita letak je C. Kalau kita nak namakan PQ pun boleh juga. Yang penting ia merujuk kepada segi empat tepat yang pertama dan juga segi empat tepat yang kedua. Okey, jelas tak sekarang? Jelas macam tu? Jelas. Saya nampak macam ada orang baru masuk kelas lah. Siapa? Siapa baru masuk kelas? Isi kehadiran. Link kehadiran ada dekat. Okey, sekarang ni baru isi 16 orang kehadiran. Siapa yang baru masuk kelas tolong isi kehadiran. Okey.
Kalau orang tu tak ada, Hazirah tolong copy paste lagi sekali link kehadiran letak dekat chat tu. Copy paste lagi sekali link kehadiran letak dekat chat tu sekali lagi supaya orang lain boleh isi kehadiran. Okey, terus seterusnya soalan nombor berapa kita? Nombor 3. Ready nombor 3? Okey, nombor 3. Rajah 3 ni Okey, rajah 3. Kita ambil dulu rajah 3, pergi letak sana dulu. Okey. Lepas tu ambil juga soalan dia. Okey. Dia kata soalan 3 dan 4. 3 dan 4 adalah berdasarkan rajah 3. Okey, kita besarkan sikit. Soalan 3 dan 4. Okey. Letakkan juga dekat sana. Alright. Baru kita dapat. Okey. Perhatikan dulu rajah 3. Rajah 3 warna apa? Warna apa? Rajah 3 warna apa sekarang? Tak nampak ke? Nampak skrin saya tak? Nampak. Okey, kalau macam tu rajah 3 ni warna apa? Warna Kuning. warna kuning lah. Aduh, hai macam nak tidur. Kan? Warna kuning rajah 3 kita kan. Tapi dalam warna kuning tu ada lubang tau, ada lubang. Lubang tu warna apa? Putih. Putih. Lubang tu warna putih. Okey. Jadi sekarang ni panjang ni dah beri. Atas 10, bawah tepi 18. Segi 4 yang lubang tu pun dah ada. Situ 2, situ 6. Okey, clear semua Baik, kita terus pergi kepada soalan kita. Soalannya yang ketiga. Apakah perimeter? Dapat skrin saya. Apakah perimeter kawasan tidak berloret? Perimeter kawasan tidak berloret. Perimeter kawasan tidak berloret. Macam mana kira dia perimeter kawasan tidak berloret? Tengok rajah kita kawasan tidak berloret. Oh, ini kawasan tidak berloret maksudnya adalah kawasan putih yang kat dalam ni. Boleh faham tak? Boleh? Itu yang dimaksudkan oleh soalan nombor 3. Jadi kita pun tulis saja perimeter. Sama juga perimeter kita tetap dengan cara yang sama, formula yang sama, ukur lilik. Perimeter sama dengan ukur lilik, tetapi ukur lilik yang dimaksudkan itu adalah kawasan yang tidak berloret ini. Senang saja. Kawasan yang tidak berloret ini adalah, semua kita dah tahu tak sisi dia. Okey, kita tengok betul-betul, nampak tak skrin saya yang kawasan putih ni? Ini yang dinamakan sebagai tidak berloret. Sekarang kita dah tahu ke atas ini berapa? 6. 6. Atas tu 6 kan? Sebelah kanan ni turun di bawah ni adalah 2. Kita, kalau kita nak kira perimeter, kita kena tahu sekeliling. Bawah dia ni sama dengan atas. Kalau atas dia 6, bawah ni pun 6 cm juga. Okay. Kanan dia 2, kiri dia pun 2 cm juga. Maknanya semua kita sudah pun tahu. Sebab itu saya kata senang daripada ni. Ambil daripada atas dan juga ambil daripada kanan je dah dapat semua kan. Okey, seterusnya kita gantikan saja dengan nilai yang kita dah dapat tadi. Katakan kita bermula daripada tempat biasa lah. Kita mula daripada sini. Mula daripada sini katakan. Okey, mulakan daripada situ. Okey. Tiga sekarang. Liliknya yang pertama sekali daripada merah yang kita tanda pergi ke kanan adalah 6 cm, betul? Tambah saja ke bawah dia berapa tu? 2 cm. Tambah lagi bawah, sisi bawah dia tu daripada kanan ke kiri 6 cm sekali lagi. Okey, tambah pula daripada kiri bawah naik atas 2 cm. Seterusnya dalam kepala je lah kan. Senang saja. Okay, perhatikan sekarang ni 6 kalau tambah 2 jadi berapa? 8. Kalau tambahkan dengan 6 jadi berapa? 14. 14. Kalau tambah dengan 6 jadi? 16. Meter. Ini sentimeter tak jadi kuasa 2 atau kuasa 3 sebab dia tambah. Tambah sentimeter sahaja.
Okey, jelas. 16 cm. Ada ke 16? Jawapan kita 16 ada tak? Okey, nasib baik ada 16 cm. Okey, yang keempat pula. Soalan yang keempat, perhatikan soalan yang keempat. Dia nak apa? Apakah luas kawasan berlorek? Ini mencabar sikit. Bukan mencabar macam mana kan? Ada jalan kira sikit lah. Apakah luas kawasan yang berlorek? Luas kawasan berlorek. Cuba kita faham dulu. Kita nak cari luas kawasan berlorek ni macam mana? Sebab dalam berlorek ni, ada yang tidak berlorek ni. Boleh faham? Nampak tu yang warna putih tu? Nampak semua tak? Jadi apa yang kita kena faham begini. Apa yang kita kena faham ialah luas rajah pula dah. Luas berlorek yang ditanya oleh soalan kan? Luas berlorek sama dengan luas semua ataupun seluruh rajah tolaklah dengan luas tidak berlorek. Boleh faham tak ni? Faham panjang sikit ayat dia ni. Kan? Panjang sikit tapi sebenarnya maksud tak boleh panjang sangat pun. Kan? Faham tak maksud saya? Luas kawasan berlorek ni sebenarnya adalah luas kawasan berlorek yang dimaksudkan ini adalah kita nak cari luas semua tolaklah dengan kawasan yang tidak berlorek. Dalam maksud yang lebih senang lah supaya awak boleh faham. Luas berlorek ni adalah luas semua tolaklah dengan tidak berlorek. Okey, bagi senang faham sikit. Luas semua kita kena cari sekali, luas tidak berlorek kita kena cari sekali. Okey. Luas semua tu kita labelkan sebagai, contohnya senang saja. Okey, tak apa. Luas semua kita kira kat sini. Semua sama dengan, tetap dengan formula yang sama, panjang darabkan dengan lebar. Okey, selagi dia nak kira luas, kita tetap dengan formula yang sama selagi kita nak kira luas. Kan? Jadi luas semua sama dengan panjangkan darat lebar. Okey. Semua. Panjang darat lebar. Panjang dia berapa, lebar berapa? Tahu tak panjang bagi semua tu berapa? Di bawah sekali ataupun di bawah tu sama dengan atas. Kalau atas tu 10, bawah ni juga adalah 10. 10 apa? 10 cm. Daratkan dengan lebar dia, naik atas tu lebar dia berapa tu? Sudah diberi dalam soalan. 18. Tulis saja 18 cm. Seterusnya kita selesaikan saja 10 darab 18 tu. Sebenarnya dalam kepala pun dah ada tu 10 darab 18 tu. Berapa 10 darab 18? Berapa 10 darab 18? 180. Ambil sifar, lepas tu 1 darab 18 lah. Kan? Ambil sifar dulu letak dalam jawapan, lepas tu 1 darab 18, 18 lah. Tulis 18. Jadi maknanya jawapannya jadilah 180 cm. Tetapi unitnya sudah berubah lah. Unitnya bukan sentimeter lagi. Kita kena pinjam kuasa 2 tadi. Cikgu tak boleh nak tahan dalam ni. Cikgu kena pinjam-pinjam je. Tapi tak apa, kita tetap akan dapat sama. Mana tadi? Sini kan? Okey, 180 cm kuasa 2 ataupun cm persegi. Itu adalah semua. Lepas tu, cari pula yang tidak berlorek. Betul tak? Okey, luas tidak berlorek pun sebab dia tu bentuk yang sama, bentuk segi 4 yang tidak berlorek. Luas dia pun bentuknya adalah segi 4 tepat juga. Jadi kita pun menggunakan formula yang sama. Okey, iaitu panjang darabkan dengan lebar juga. Tetapi panjang dia berapa, lebar dia berapa tu kita tengoklah. Dia tak samalah dengan yang semua tadi. Panjang dia berapa sekarang ni kawasan yang tidak berlorek ni? Nampak ke tidak? Kawasan yang tidak berlorek panjang dia adalah di bawah ni atau sama dengan atas ini, iaitu 6 cm. Okay, darab dengan lebar dia tepi kiri ataupun kanan dia, iaitu 2 cm. Okey. Jadi selesaikan terus sekarang ini. 6 darabkan dengan 2. 6 darab 2 berapa? Berapa 6 darab 2? 12 cm
persegi. Sentimeter darab sentimeter jadi sentimeter kuasa 2 dah. Sentimeter kuasa 2 kita panggil dia sentimeter per segi. Sekarang kita dah dapat dua-dua. Dua-dua kita dah dapat. Kawasan semua kita dah dapat, kawasan yang tidak berlorek pun kita dah dapat. Tinggal lagi kita gantikan saja tempat semua ini dengan nilai yang kita dapat tadi. Berapa dah? Tempat semua ni gantikan saja dengan 180 kita dapat tadi. Tempat yang tidak berlorek ini gantikan saja dengan 12 yang kita dapat tadi. Jadi sekarang ni kita sudah dapat alamat. Terlanggarlah pula. Tak apa, kita alihkan sikit. Bawah ni. Boleh? Okey, tinggal lagi 180 tolak 12 lah. Selesaikan. Awak boleh selesaikan tak dalam kepala kita 180 tolak 12? Boleh tak? RM1.80 tolak 12 sen. Kalau kira duit selalunya orang dapat. Tapi tak tahulah ni dapat ke tak. 180 tolak 12. Berapa 180 tolak 12? 160. 168. Oi, 160 salah. Berapa? 68. 168. 168 cm persegi tidak berubahlah sebab operasi tolak dia kekal dengan unit yang sama, sentimeter per segi. 168 ada ke jawapan kita 168? 168. Okey, ada. Baru kita cek jawapan kita. Kenapa 168? Sebab 180 tolak 12. Kenapa 180 tolak 12? 180 ini adalah luas semua. Kenapa 180? Sebab kita pengiraan kita untuk luas semua, panjang darat lebar, panjang dia 10, tinggi dia 18 ataupun lebar dia 18. Bermakna kalau 10 darat 18 itulah hasilnya 180. Sebab itulah semua ini kita gantikan dengan 180. Kenapa tolak 12? 12 adalah untuk kawasan yang tidak berlorek. Kawasan tidak berlorek ialah panjang darat lebar. Panjang dia 6, lebar dia 2. Jadi 6 darat 2 ialah 12. Sebab itulah kita nyatakan sebagai tidak berlorek ini adalah 12 cm persegi. Jelas tak begitu? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas yang saya bagi tahu ni jelas. Kalau siapa-siapa yang tak jelas, hilang perkataan, satu-satu perkataan tiba-tiba hilang yang saya bagi tahu ni, awak bagi tahulah, nanti saya ulang lagi sekali. Tapi setakat ni jelas bagus. Ada pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada pertanyaan langsung? Oh, bagus. Tak ada. Mantul. Okey, seterusnya. Nombor berapa kita? Sekarang kita nombor 5. Cuba perhatikan sekarang ini. Oh, kita ada rajah 5. Cuba perhatikan rajah 5 kita. Rajah 5, kita bawa juga rajah 5 kita pergi sana. Okey, kemudian dah bawa rajah 5, kita tengok soalan. Soalan 5 hingga 7. Oh, 5, 6, 7. Maknanya 3 soalan ada dekat rajah ini ya. Ada 3 soalan. Ambil dulu nombor 5 dengan nombor 6. Nombor 5 dengan nombor 6 dulu. Nombor 7 kita ambil sekejap lagi. Okey, nombor 5 dengan nombor 6. Oh, tengok rajah kita ni. Oh, nampak hebat sikit rajah kita ni. Ini adalah rajah 3D. Tahu tak 3D? Tahu tak 3D? 3 dimensi. Dia ada sisi panjang, dia ada sisi lebar, dia ada sisi tinggi. Okey, panjang darat lebar kita dah belajar tadi untuk luasan. Keluasan tapak ialah panjang darat lebar. Tambah lagi darat lagi pula dengan tinggi dia, jadilah dia isi padu. Okey. Tak apa. Rajah 5 menunjukkan sebuah kuboid yang berwarna biru dan sebuah kubus yang berwarna merah. Okey, kita teka-teka dulu kalau dia bagi sifat macam tu. Dia kata yang biru tu adalah kuboid, yang merah tu adalah kubus. Apa yang kita boleh teka-teka ni? Kita teka-teka, kita masukkan nilai-nilai kat sini lah kan. Awak kena ingat yang sifat bagi kuboid dan kubus. Kuboid adalah berpunca daripada segi 4 tepat, kubus adalah berpunca daripada segi 4 sama dan kubus ialah semua sisinya adalah sama. Begitu kubus. Kalau kuboid yang biru ni tak sama. Sini 70, atas ni 20 je. Tapi kalau kubus, kena ingat. Kalau sana 40, bawah ni juga mesti 40. Atas ni juga 40. Dia semua sisi yang ada pada kubus ini adalah 40. Adalah sama. Kalau satu sisinya adalah 40, yang lain semuanya ikut 40. Itulah maksud dia kubus. Boleh faham semua ni? Ini kena ingat.
setakat faham tadi, ini memang kena ingat sifat bagi kubus. Okey, kuboid pula, kuboid tak samalah. Cuma dia adalah sifat segi empat tepat lah. Kalau dalam belakang tu 20 bermakna di sini juga adalah 20. Alamak tak nampak. Bawah dia ni juga adalah 20. Faham? Kalau sebelah kiri dia ni 70, sebelah kanan nanti 70 juga. Macam mana kita nak tahu tempat biru saja ni berapa? Okey. Yang merah ni kita dah tahu sini 40. Kalau nak sampai 70 berapa perlu lagi untuk yang biru ni? Kalau yang merah ni saja, petak merah ni 40. Okey. Yang daripada merah naik atas ni yang biru. Berapa yang biru ni? Awak tahu tak berapa? Semua sekali 70 tau. 70. Yang merah dah ambil 40. Yang biru ni tinggal lagi 30 saja. Begitu. Jelas? Jelas. 30 sajalah. Ni kena tulis itu 30. Okey. Ni kita putihkanlah dia ni. Gambar dia tak nampak kan. Okey, saya putihkan situ Okey, jelas kan? Jelas. Ya, jelas semua. Jelas. Yang kita kena ingat bila kita ingat sifat kubus kuboid ni senanglah. Semua ni kita dah tahu, dah ada dalam tu. Okey, dah buat teka-teki semua, barulah kita pergi kepada soalan. Soalan yang pertama, apakah perimeter kawasan berloret? Tengok dulu, perimeter kawasan berloret. Kawasan berloret ni yang depan. Apakah perimeter? Okey. Kita seperti biasa, kita tulis saja formula untuk perimeter. Perimeter apa dia dah? Perimeter Ukur lilit. sama dengan bagus, ukur lilit. Kita tulis saja, perimeter sama dengan ukur lilit. Tulis saja formulanya dulu. Barulah kita cari ukur lilit. Ukur lilit ni adalah untuk kawasan yang berloret. Nampak tak tu skrin saya? Nampak. Okey. Nampak. Ukur lilit ni kita dah boleh kira. Tak tahu kenapa? Sebabnya tadi kita dah buat. Nyanyi siapa tu? Okey, katakan kita mula daripada penjuru sini kita akan mulakan daripada penjuru atas sebelah kiri ni. Seperti biasalah kita memang gemar mula daripada sini. Sebenarnya kalau awak nak mula kira daripada mana-mana pun tak apa tak apa, tapi yang penting awak punya kiraan tu, pusingan dia, ukur lilit dia tu sampai satu keliling. Saya lebih gemar bermula daripada sini sebab itu saya tandakan kat situ. Kalau awak nak mula daripada tempat lain pun tak apa, tapi yang penting cukup satu keliling juga baru dah dinamakan sebagai ukur lilit. Jelas? Baiklah, jadi yang pertama sekali yang kita dah teka tadi, yang pertama sekali berapa panjang dia tu? 70 meter. 20, kita tulis saja 20 meter. Saya okey, lepas tu tambah. Selepas 20 turun bawah. Turun bawah tu kita dah tulis juga tadi 30 meter. Betul? Lepas tu pergi kanan. Berapa pergi kanan tu? 40 meter. 40 meter. Lepas tu pergi kanan lagi. 40 kan? Turun bawah lagi. Turun bawah tu 40 juga. Sebab dia kubus kan, dia 40 semua kalau kubus. Lepas tu tambah lagi, tambah lagi. Lepas 40 kan, dah turun bawah kan? Okey. Pergi kiri sikit, iaitu 40 meter lagi. Lepas tu selepas dah pergi kiri sekali lagi. Berapa tu? 40 meter. 20. Dah pergi kiri. Sudah pergi kiri sekali tu 40 kan? Pergi kiri lagi sekali tu adalah 20 meter. Betul begitu lah, betul? Tak apa, kejap lagi kita tambah lagi yang last sekali daripada bawah naik atas, iaitu 20 meter. Okey. Macam mana cikgu nak check dia takut silap? Okey. Awak kira sekarang berapa sisi yang kita ada pada rajah dia? Pada rajah kita ada berapa nombor? Bermula dengan titik merah itu tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena ada 7 nombor. Tengok pertama yang kita buat 7 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau 7 itu maknanya sudah betul. Lepas dah jadi macam ni, sama ada awak nak pergi kira dalam bentuk lazim ke, awak nak takul ke, itu bergantung kepada kemampuan awak lah kan. Okey, 20 tambah 30 jadi? 50 ada, 50 ada, 50, 40, 90 ada, 90, 40, 40,
130. 130. 130, 40, 170. 20, 190. 190. okey, 190, 70, 260. 260. Ada 260 meter? Ada. Ada. Okey, baru kita cek jawapan kita 260 meter. Mana 260? Okey, B Betul? Betul ke tu? Kita jawab nombor 60, nombor 5 tak jawab lagi. Kan. Tu soalan tu Ya. dia dah tertukar. Jawapan dia tertukar kan? Jawapan dia tertukar ni. Okey, tak apa sebenarnya. Ini perimeter kawasan berlorek nombor 6 ni sebenarnya. Sebenarnya yang B, yang nombor 5 ni bukan perimeter. Kejap saya betulkan. Nombor 5 tu adalah apa? Luas. Sekejap, saya betulkan nombor 5. Okey, nombor 5 ini adalah luas. Luas. Boleh? Okey, luas. Okey, kita tengok semula. Nombor 5 itu adalah luas. Okey, jadi yang kita kira tadi adalah nombor 6. Nombor 6. Berapa kita dapat tadi? Nombor 6, 260. Itu adalah nombor 6, jangan keliru. Okey, sorry ada perubahan. Ini bukan perubahan lagi ni. Silap nombor soalan. Silap type. Yang nombor 5 ni sebenarnya adalah luas. Sebab jawapan ini semua adalah untuk sentimeter persegi. Sentimeter persegi mana ada perimeter. Sentimeter persegi adalah luas. Okey. Cuba perhatikan sekarang ini nombor 5. Okey, baru kita jawab nombor 5. Ini bukan perimeter. Nombor 5 apa dia dah? Luas. Tukar saja. Perimeter ini padamkan perimeter. Kita padamkan dia. Tak apa, boleh je kita ambil yang lain kan. Yang tadi. Yang saya dah ubah tapi saja kita nak betulkan dekat sini kan. Highlightkan sikit. Apakah luas kawasan berlorek? Okey, kawasan berlorek luas. Seperti biasa, luas seluruh rajah ialah luas seluruh rajah sama dengan A tambah B. Sedap-sedap je terus letak A tambah B. Tapi tak apa. Memang kita nak letak A tambah B pun, cuma belum dinamakan saja lagi lah yang mana A, yang mana B. Betul? Okey. Yang segi empat tepat yang pertama ni kita namakan A, yang segi empat tepat yang kedua ni kita namakan B. Lepas tu kita besarkan sikit lah. Tak berapa nampak ni. Okey. A. Merah boleh? Okay. Kita buat B merah juga. Kita buat A dengan B ni kita buat merah. Boleh nampak tak? Okey. Boleh. Tapi A dengan B ni adalah bentuk segi empat dia semua. Jadi cara kira kita adalah sama saja. Okey. Luas seluruh rajah sama dengan luas A dulu. Mula-mula kita cari luas A. Luas A sama dengan formula yang sama, iaitu panjang darabkan yang lebar sebenarnya, tetapi panjang A berapa, lebar A berapa bergantung kepada yang ada pada rajah. Panjang A sama dengan berapa? Kita tengok sekarang A bawah. Panjang dia adalah 20. Betul? 20. Kita dah tulis tadi 20 meter. Lebar dia pula ialah A tu A rujuk kepada A saja. Lebar dia adalah daripada di kawasan berlorek tahu. Lebar dia adalah daripada bawah ke atas. Bawah ke atas tu berapa? 70 meter. Okey. Seperti biasa kita selesaikan senang saja. 20 kalau darab 7 darab
Dalam kepala, alamak cikgu, besar-besar darab macam ni pun dalam kepala. Ya, dalam kepala je 20 darab 70. Ada berapa sifar yang ada dalam nombor 20 dan 70 tu? Bagi tahu saya sekarang. 2. Dua sifar, bubuh sifar. Okey, bubuh saja 2 sifar. Tinggal lagi 2 darab 7. 2 darab 7 tahu tak berapa sifar 2 je ni? 2 darab 7 berapa? 14. 14, letak saja 14 tingkatan. Ini jawapan kita ialah 1400. Boleh faham tu 1400 meter? Meter kuasa 2 kita kena pinjam daripada yang tadi lah, kuasa 2 Okey, kuasa 2 cikgu pinjam yang tadi, kita tulis balik. Meter kuasa 2, 1400 meter kuasa 2. Jadi luas A, betul? Okey, luas B pula. Luas B pun adalah formula yang sama sebab B pun petak je, segi 4 je kan. Cuma panjang B, berapa panjang B? Panjang B, cuba tengok dekat rajah tu, bagi tahu saya panjang B berapa panjang B? Ni B. B ni terletak pada kubus. Kubus kita tahulah semua sisinya adalah sama. Jadi panjang dia adalah sama. Berapa sama tu? Sama tu berapa? 40 meter kan. Lebar dia mestilah sama juga sebab dia kubus 40 meter. Okey, jadi 40 darab 40 ada berapa sifar dalam 40 darab 40 tu? Ada berapa sifar? 2. 2 sifar, bubuh saja 2 sifar. Okey, 4 darab 4 tahu tak berapa? 16. 16, bubuh saja 16. Dia dekat depan, yang bubuh kat belakang, bubuh dekat depan dia 16. Bermakna jawapannya ialah 1600. Meter darab meter, kita akan dapat meter. Kita akan dapat meter kuasa 2. Jadi 1600 meter kuasa 2. Sekarang ini kita sudah dapat. A dah dapat, B pun dah dapat kan. A berapa A? Gantikan saja A tu, okey. Ni, luas seluruh rajah ni, kita nak cari luas seluruh rajah kan. Okey, tempat A ni nak gantikan dengan berapa? Ambil saja nilai yang kita dapat untuk A tadi iaitu 1400 meter persegi. Betul macam tu? Betul. Tempat A. Tempat B pula nak gantikan dengan berapa? B pun kita dah kira juga tadi iaitu 1600 meter. Meter persegi. 1600 meter persegi. Jadi kita akan dapat ayat matematik begini. Begitu. Ni ayat matematik yang kita dapat ni begini yang merah ni. Nampak tak? Luas seluruh rajah ialah 1400 meter tambah 1600 meter. Boleh tambah sekarang? Nak tambah dalam kepala ke bentuk lazim? Nak cikgu. Besar macam ni takkanlah dalam kepala lagi. 1400 yang 1600, okey, dalam kepala kita. Okey, ada tak? Ada tak 1400? Ada. 1400 kini. Ada 1400? Ada. Okay, ready? 1400. 1400 tambah 1000. 2400. 2400. 2400. Ada 2400? 2400 tambah 600. 3000. 3000 meter persegi. Itu saja jawapan kita. Ada tak? Ada tak? Ada ke 3000? Ada tak 3000? Ada. Ada 3000 meter persegi jawapannya. Kalau dah ada jawapan baru cek dulu betul ke tak betul. Kenapa 3000? Kenapa 3000? Sebab 1400 tambah 1600 hasilnya adalah 3000. Kalau awak tak dapat dalam takul tadi, awak boleh tukar kepada bentuk lazim lah. 1400 tambah 1600 ni dalam bentuk lazim, hasil tambahnya nanti sah-sah awak akan dapat 3000 meter persegi juga. Jelas cakap tu? Okey. Bagus. Nombor 6 kita dah selesai, nombor 5 dah selesai. Sekarang ini nombor 7 masih lagi berkaitan dengan rajah ni. Tapi kita terpaksa sambung nanti. Nombor 7 kita sambung nanti Boleh sambung nanti? Boleh. Boleh. Setakat ni sampai 6 ni ada apa-apa masalah tak? Tak ada. Jelas, semuanya jelas Sepatutnya Jelas. bagus. Sepatutnya semua jelas tau. Sebab apa, ini adalah kemahiran yang kita ulang. Tapi memang kita ikut rancangan tahunan kita. Memang ini memang dirancang. Tahap minggu ini masih lagi dalam kemahiran yang sama.
memang saya dah rancang begini dan saya pun ulang lagi sekali kemahiran ini pada minggu ni. Jadi untuk membolehkan ada kawan-kawan kita yang kurang jelas lagi sebelum ni yang kita guna, yang kita ajar dalam, yang kita bincang pada minggu lepas, sebab minggu lepas kita bincang tak banyak soalan kan. Bukan tak banyak soalan minggu lepas, banyak tapi melibatkan tajuk yang besar. Jadi untuk kemahiran luas perimeter dan juga isi padu ni tak banyak. Minggu ni kita bagi takau untuk tajuk luas perimeter dan juga isi padu ni. Harapnya kita boleh lepas lah. Harapnya kita boleh capai objektif kita. Baiklah, ingat balik apa yang kita belajar hari ini dan apa tujuan kita belajar hari ini dan apa yang sepatutnya awak reti. Apa yang sepatutnya awak reti bila kita dah belajar pada hari ini. Itu awak cek balik dalam Google Classroom yang saya dah beri. Boleh semua? Boleh. Okey, kalau jelas semua, saya rasa itu saja kelas untuk kita hari ini. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima Terima kasih, kasih. Cikgu. 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 Terima kasih cikgu.